Okay, yang kita sambung sikit lagi, yang ini berkaitan dengan pencarian empirical formula. Okay, yang ini berkaitan dengan simplest ratio yang mempunyai perpuluhan dan kita tak boleh nak round off kan dia, dan kita kena darabkan supaya dia dapat nombor bulat. Okay, ataupun perpuluhan tu dia menghampiri nombor bulat. Right, so kita tengok case yang pertama ni. Baik, ada satu soalan, ascorbic acid iaitu vitamin C, so cure scurvy and may help prevent the common cold. So it is composed of 40.92% carbon, okay, 4.58% hydrogen and 54.5% oxygen by mass. Okay, so sekali lagi, so dia beri dalam bentuk peratus lah, dia tidak beri dalam bentuk jisim, so dia beri dalam bentuk peratus by mass. Okay, peratus jisim. Determine the empirical formula. Alright. So macam biasa, bila kita dapat soalan peratus, so first step kita kena assume lah, assume total mass adalah total mass of compound sama juga dengan 100 gram. Jadi secara automatik carbon kita akan dapat 40.92 gram. Okay, hydrogen kita akan dapat 4.58 gram, and oxygen, so kita akan dapat 54.50 gram. Right, and then as usual, so kita buat ikut step yang sebelum ni kita bincangkan. Okay, so kita akan buat jadual, and then first kena listkan dia punya elemen. Alright, listkan dia punya elemen. Okay, elemen dekat sini senaraikan. And then apa elemen yang kita ada adalah elemen carbon. Okay, ada elemen hydrogen lah, dan juga oksigen. Okay, lepas tu kita senaraikan jisim dia yang kita dah cari tadi. After that, calculate the number of mole. Okay, number of mole yang kita kita boleh cari number of mole dia. Lepas tu number of mole hydrogen pun kita boleh dapatkan, dan juga number of mole untuk oksigen juga kita boleh dapatkan lah daripada pengiraan. So kita dapat number of mole, so macam biasa kena divide with smallest number of mole lah, 3.4. So maksudnya ini yang paling kecil. Okay, so yang paling kecil adalah yang inilah, ini yang paling kecil. Jadi bahagilah dengan 3.406. Jadi kita akan dapat untuk carbon the simplest ratio dia 1. Lepas tu untuk hydrogen dapat 1.33. And then untuk oksigen kita akan dapat 1.0. Okay, for this case 1.33 kita tak boleh untuk nak bundarkan menjadi 1. Ini tak boleh bundarkan menjadi 1 lah. Right, apa benda yang kita kena buat? So we have to try and error, multiply with number supaya dia dapat nombor bulat lah. Kalau kita darab 2, kalau 1.3 darab 2, kita akan dapat 2.66. Sama juga, kita tak boleh nak round off menjadi 3. Okay, sebab dia masih jauh lah. So maksud dia tak boleh. Jadi kena darab, cuba darab 3. Kalau darab 3 kita akan dapat 3.99. Okey, yang ini menghampiri 4. Jadi barulah kita boleh bundarkan menjadi 4. So bila hydrogen kita darab 3, jadi yang lain pun oksigen kena darab 3, karbon pun kena darab 3 juga. Okey, baru dia seimbang. Right? So baru dia seimbang. So kena darab 3 dan kita akan dapat lah. So this is the empirical formula, C3H4O3. Okay, baik. So itu adalah beberapa case lah. Okay, beberapa case yang kita boleh lihat. Okay, ada satu lagi case ataupun jenis soalan yang dia tak beri jisim,
per elemen, dan juga dia tak beri peratus elemen. Okey, dia beri dalam bentuk combination data. Okey, combination data. Okey, data daripada combustion, pembakaran. Right? Okey, cuba kita tengok satu contoh soalan. A combustion of 0.202 gram of an organic sample that contain carbon, hydrogen and oxygen produce 0.361 gram carbon dioxide and 0.147 gram water. Okay, and then the relative molecular mass diberi 148. What is the molecular formula? Okay, soalan dia nak kita cari molecular formula. Bila nak cari molecular formula, kena cari empirical formula. Bila nak cari empirical formula, kena tahu mass setiap elemen. Okey, untuk case ni, organic compound ni dia ada 3 elemen. Elemen carbon, elemen hidrogen, elemen oksigen. Tapi dia tak beri jisim. Cuma dia beri mass untuk organic compound tu, dan juga mass carbon dioxide dan juga air. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, first sekali, okey, cuba kita tuliskan sedikit persamaan lah, walaupun mungkin kita tak dapatlah persamaan yang balance lah. Okey, dia kata ada satu compound, organic compound tu. So ini compound dia. So dalam compound ni dia ada C, dia ada H, dia ada O. Right? Tapi dia tak bagi tahu komposisi banyak mana, peratus pun tak bagi. Cuma dia bagi tahu kini jisim dia 0.202 gram. Ni. So bila dia bakar pakai apa? Bakar pakai api lah. Tapi kita tak tulis api dalam persamaan, kena nak tulis oksigen. Sebab burning dia memerlukan oksigen. So dia akan produce, okay, dia akan produce CO2 dan juga air. So berat untuk CO2 adalah 0.361. Berat untuk air adalah 0.147. Okay, right. So bila kita nak cari empirical formula, kita kena cari lah jisim. Kita kena cari jisim C, kena cari jisim H, kena cari jisim O. So macam mana kita nak dapatkan jisim ke semua elemen ni? Okey, daripada tindak balas yang kita tengok dekat atas tu, so kita dapati compound ni bila dia terbakar completely combust lah. Okey, completely combust, terbakar habis. Kalau kita lihat carbon ni, dia akan totally convert kepada CO2. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dalam H2O dia tak ada C. Jadi maksud dia kesemua carbon ni akan bertukar menjadi CO2. Jadi untuk kita nak dapatkan mass carbon, kita boleh dapatkan mass carbon daripada mass CO2. Okey. Macam itulah juga untuk hidrogen. Hidrogen dalam compound ni bila dia bakar, dia akan convert totally kepada H2O. Sebab dekat dalam CO2 dia tak ada H. Sama lah juga kita cari mass hidrogen daripada mass H2O. Okey. Cumanya untuk oksigen sahaja. Oksigen kalau kita lihat, sebahagian ada pada CO2, sebahagian lagi ada pada H2O. Jadi kita tak boleh nak identify lah berapa persen daripada CO2, berapa persen daripada H2O. Boleh jadi juga dia datang daripada sini. Boleh jadi juga dia datang daripada environment. Okay. Jadi, apa yang penting sekarang ni, kita cari dulu mass C.
Kalau dapat mass C, lepas tu kita cari pula mass H. Bila dapat mass H, kita akan dapatlah mass untuk oksigen. Okey, sebab total mass ni, okey, total mass untuk compound tadi kita akan tolak dengan jumlah mass C plus mass H. Jadi kita akan dapatlah jisim untuk oksigen. Okey, macam mana kita nak cari mass untuk C? Okey, kita tengok satu-satu. Right? So ini daripada persamaan tadi. Okey. Daripada persamaan tadilah. Okey. So caranya ialah first step. Step yang pertama, okey, kita kena cari number of mole CO2. Macam mana nak cari number of mole? Pakai formula lah. Mass over molar. Mass CO2 berapa? 0.361 gram divide molar mass CO2. Molar mass CO2 yang ni kita kena kira lah molar mass dia. Karbon 12 campur dengan oksigen 16 darab dengan 2. So kita akan dapat 44 gram per mole. So 44 gram per mole. Okey, cancelkan. Jadi kita akan dapat, tekan kalkulator kamu yang canggih tu, 8.2045 darab 10 kuasa negatif 3 Allah mole. Okey. So ini adalah number of mole of CO2. So bila dah dapat bilangan mole of CO2, step yang seterusnya, apa yang kita kena buat? Kita kena buat mole ratio. Okay, mole ratio. So ratio between CO2 dan juga C. Okay, in 1 mole CO2, so dia consists how many mole C? Satu lah juga. Kan? Ni satu. Okay. Satu. Jadi kalau bilangan mol untuk CO2 adalah yang ini, 8.2045 eksponen negatif 3. Berapa mol C? Okay, sebab dia nisbah dia 1 nisbah 1, maksud dia sama lah. 8.2045 darab 10 negatif 3 mol C. So bila dah dapat bilangan mol C, bolehlah kita cari, ini adalah mol C. So kita boleh cari mass untuk karbon. Mass macam mana kita nak cari? Okay, mass kita akan pakai formula yang sama dengan untuk mencari number of mole yang tadi. Ni. Okay, cuma sekarang ni bila nak cari mass, maksud dia mole dia akan kali dengan molar mass lah. Jadi mole untuk karbon berapa? Okay, mole dia adalah, okay, ataupun tuliskan baliklah, number of mole kali dengan molar mass. So number of mole untuk karbon yang ini 8.2045 darab 10 negatif 3 darab dengan molar mass karbon. Okey, molar mass karbon lah, bukan molar mass CO2. Ini molar mass CO2. Sekarang ni sebab kita nak cari mass karbon, so kena darab dengan molar mass C. Molar mass C adalah 12. Okey, gram per mole lah. Jadi kita akan dapat mass untuk karbon adalah 0.098445. Okey. So ini adalah jisim untuk C. Okay. Dapat dah satu jisim. Okay, next kita cari pula mass untuk hidrogen. Okay, cari mass untuk hidrogen. Sama juga, kita cari mass untuk hidrogen daripada mass H2O.
So case dia sama. First kita cari dulu number of mole H2O. Samalah juga formula yang kita guna, mass H2O divide molar mass H2O. Molar mass H2O kita boleh kira lah. Okey, oksigen 16, hidrogen 1 kali dengan 2, maksud dia 18 gram per mole. Mass untuk H2O mana? Okey, yang ni 0.147 gram. Tekanlah kalkulator kamu yang canggih tu. So kita dapat 8.167 eksponen negatif 3 mol H2O. Sama juga kita kena buat mole ratio yang seterusnya. Okey, semuanya kena melibatkan ratio. In 1 mole H2O, so dia consist how many mole hydrogen? Kalau ikutkan hydrogen ada 2 mole H, hydrogen atom. Okay, so ini daripada teori lah. So sekarang ni bilangan mole H2O yang ada adalah sebanyak ini sahaja, 8.167 eksponen negatif 3 mole H2O. So berapa mol H? Okey, maksud dia kena darab 2. Sebab dia 1 ni sebab 2 kan. 6, 7 darab 10 negatif 3 mol H. So darab lah 2. Tekanlah kalkulator kamu yang canggih tu. Jadi kita akan dapatlah bilangan mol untuk hidrogen 0.01 mol hidrogen. So dapat dah bilangan mol. Saya buka case macam tadi. So kita boleh cari mass untuk hidrogen. Mass maksud dia guna formula yang sama daripada atas tadi ni. Bilangan mol kali molar mass. Bilangan mol hidrogen 0.01633 kali dengan molar mass hidrogen 1 lah. Maksud dia bilangan mol dia sama 0.01633 mol. Mol pula dah. Gram lah. Sebab ni jisim. Okay. Mol tadi dah cancel lah. Alright. So dapatlah jisim untuk hidrogen. Okey, karbon dah dapat, hidrogen dah dapat. Okey, seterusnya yang kita tak dapat lagi adalah jisim untuk oksigen. Okey, mass oksigen macam mana kita nak cari? Mass oksigen kita kena cari daripada mass compound. Okey, mass compound tadi. Ni mass compound 0.202 tolak dengan total mass carbon and hydrogen yang kita kira tadi lah. 0.202 tolak dengan 0.009845 tambah 0.01633. Jadi kita akan dapatlah mass dia adalah 0.0872. Okey, ambil lah at least 3 significant figure lah. Okey, ataupun nak lebih tak apa. Okey, ambil 3, at least 3 significant figure lah, bukannya 3 decimal place, 3 significant figure. Alright, so bila dah dapat tu, dah dapat ketiga-tiga mass, so kita pun boleh lah ikut step yang seterusnya. Okey, macam biasa kita buat jadual. Okey, bila dah buat jadual, senaraikan elemen yang ada and then masukkan mass yang kita dah cari tadi. Alright, lepas tu step seterusnya cari number of mole. Okey, number of mole, okey, 0.09845. Yang ini bahagi 12. Okey, yang ni 0.01633 bahagi 1. Yang ni 0.08722 bahagi 16. Jadi
tekanlah kalkulator kamu yang canggih tu, dapatlah jawapan untuk setiap bilangan mol elemen. And then macam biasa juga, kita nak cari the simplest ratio. Macam mana nak dapatkan simplest ratio? We have to divide with the smallest number of mole. So ada 3 number of mole kat sini. Tengok mana yang paling kecil. Okay. 0.008, 0.005. Okay, inilah yang kecil. Maksud dia kena bahagi dengan nombor yang sama. Okay, maksud dia ini 8.205 bahagi 5.45 eksponen negatif 3. 0.01633 bahagi 5.45 eksponen negatif 3. So ini pun sama lah. Okay, bahagi nombor yang sama. Make sure pembawah dia semua sama lah. Make sure pembawah ni semua sama, jangan tak sama pula. Alright, jadi daripada ni tekanlah kalkulator kamu yang canggih tu. So kita akan dapat lah untuk karbon 1.5. Lepas tu untuk hidrogen 2.99. Lepas tu untuk oksigen dapat 1. Okey, dapat 1. Alright. So yang ini kita boleh round off lah. Boleh dapat 3 sebab dia 2.99. Okey. Kalau yang kecil 2.012, okey, kita boleh round off menjadi 2 macam tu. Tapi yang ini kita tak boleh nak round off menjadi 2. Okey, kalau kita buat macam tu salah lah kaedah tu. Jadi maksud dia 1.5 kita kena multiply with number supaya kita akan dapat satu integer ataupun nombor bulat, ataupun nombor tu hampir-hampir bulat, ataupun dapat perpuluhan dia macam ni, dapat 0.9 ke macam tu. Okey, jadi apa yang sesuai? So kita, sebab dia 0.5 yang sesuai darab 2. So darab 2, so sini dapat 3. So sini darab 2, so sini dapat 6. Okey, sini darab 2, so dah dapat 2 kat situ. Right. So dah baru dapat nombor bulat. Okey, dapat nombor bulat. So ini adalah dia punya empirical formula. C dia 3, H dia 6, O dia 2. Okey, so itu adalah empirical formula, right? Tapi soalan yang diminta adalah kita untuk mencari molecular formula. So tak habis lagi lah kerja kita ni. So ada lagi maksud dia. Okey, so kita cari empirical formula tadi kita dah dapat C3H6O2. So molecular formula pula, so ini hubungan dia lah. Okey, C3H6O2. So darab N. Okey, N tu lah yang kita nak cari bilangan tu. Okey, faktor dia berapa. So hubungan antara molecular formula dengan empirical formula, maksudnya untuk nak cari dia punya N, molecular mass ataupun molecular mass bahagi dengan empirical formula mass. Okey, molecular mass dia dah bahagi dah dekat soalan tadi 148. Okey, empirical formula mass ni, yang ni kita kena kira sendiri. Okey, untuk yang ni kena kira sendiri, C3H6O2. Okey, so kiralah yang ni karbon 12 darab 3 campur dengan 6 campur dengan 16 darab 2. Okey, so dia akan dapat jumlah dia 74. Okey, masukkan baliklah dekat dalam sini. Dekat dalam kita punya formula ni. So kita akan dapat N sama dengan 2. So bila dapat N sama dengan 2,
Jadi molekular formula kita adalah C3H6O2 hurungan N. Jadi N ni kita ganti dengan 2. So dia molekular formula adalah C6H12O4. Okey. Dapatlah jawapan dia. Okey, so itu sahaja.